Siri Darurat, episod yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf dalam episod yang sebelum ini saya tak perasan kata mic saya tak on. Cakap seorang-seorang dengar kok ni macam sedap. Rupanya bila saya masuk balik editing, mic saya tak buka. Patut tak apa nak clear suara dia. Tapi kali ni saya dah buka dah mic, alhamdulillah. Dan untuk nak test mic ni function tak function, kita tekan tengok apa yang boleh. Tak function pula lah. Ini maksud mic ni dah function. Baik, jadi dalam episod yang kedua kali ini saya nak sambung cerita kita berkenaan dengan perkembangan darurat. Kini kita dalam episod yang kedua saya nak sambung penceritaan bermula era awal penyerangan Jepun itu. Bagaimana perkembangan PKM, Parti Komunis Malaya. Baik. Ura-ura tentang kedatangan Jepun ke Nusantara, ke Asia Tenggara, ke Tanah Melayu ni dah dengar ketika itu tahun 40-an. Maka pada tahun 40, bulan Ogos tahun 40, PKM telah mengusulkan kepada British agar satu kerjasama perlu dilakukan antara gerakan PKM, gerakan komunis dengan kerajaan British untuk sama-sama kita mempertahankan Tanah Melayu. Satu perkara yang menarik sebab dua parti ini tak setuju. British dengan PKM tak pernah ngam sebelumnya sebab isu-isu mogok-mogok sebelum ini yang dilakukan oleh para pekerja adalah tajaan PKM, adalah hasutan PKM terhadap British. Mana mungkin tiba-tiba British nak memberikan kerjasama dengan PKM. Maka usul itu ditolak pada bulan Ogos tahun 40. Namun bila mana tahun 41, to be exact 8 Disember 1941, ketika mana pendaratan pertama pasukan tentera Jepun ke Tanah Melayu menyebabkan British agak terkejut dan agak susah hati, maka ketika itu British bersetuju untuk melakukan kerjasama tahaluf dengan PKM. Namun syarat yang diletakkan oleh British adalah kerjasama ini hanyalah melibatkan kerjasama ketenteraan, bukanlah kerjasama politik. Seperti mana yang berlaku dalam darurat 2021 ni, kerjasama di antara parti macam PPBM, UMNO semua ni dikatakan adalah kerjasama sementara nak PRU yang seterusnya sahaja. Nanti bila PRU yang next mereka akan berpecah balik. Allah Ta'ala alam lah bagaimana. Tapi konsepnya begitu. British dengan PKM ini bersatu bekerjasama hanya untuk tujuan ketenteraan, untuk menghalang Jepun daripada menguasai Tanah Melayu. Itu premis awalnya. Maka ditandatanganilah persetujuan tersebut di Singapura pada tahun 41. Maka menyebabkan dengan tertandatangannya perjanjian tersebut, British setuju untuk melatih para rekrut daripada PKM ini untuk melatih mereka strategi peperangan, ilmu-ilmu perang, menyalurkan kepada mereka bekalan makanan, ubatan, peluru, senjata dan sebagainya. Antara tim yang awal yang dilatih dibawa ke Singapura ketika itu disebut sebagai Camp 101 STS, iaitu Special Training School di Singapura. Beberapa ribu orang pemuda Cina dibawa ke sana dan dilatih oleh tentera British di sana dan diberikan kepakaran senjata dan sebagainya. Maka mereka inilah yang keluar kemudiannya membentuk MPAJA, Malayan People Anti-Japanese Army. Itu di peringkat hutan. Mereka masuk ke hutan-hutan dan berjuang mengangkat senjata. Di pihak diplomasi pula, di peringkat bandar dan sebagainya, mereka MPKM juga menghasilkan MPAJU, Malayan People Anti-Japanese Union. So ada MPAJU yang berjuang di bandar-bandar, fight dengan hujah. Ada MPAJA yang berlawan di bandar di hutan-hutan dengan peluru dan senapang. So masa itu tuan-tuan, masyarakat Tanah Melayu rata-ratanya memberi kerjasama kepada MPAJA ini untuk berjuang melawan Jepun. Bahkan British sebahagian besarnya lari ke British, pulang ke England. Ada yang tinggal macam Captain Holiday dalam jatah sejenasan tu kan, gelap sikit. Captain Holiday semua tu ada lah. Dia tak pergi holiday, dia duduk lah dekat Malaysia ni dengan P. Ramlee bah. Ada British yang tak balik, tapi mostly balik. Tentu kalau tengok dalam History Channel, cerita berbondong-bondong British balik lari. Tinggallah MPAJA, orang Melayu sebahagian, Cina segerombolan, India tak ada kot yang berjuang lawan ni. Tapi ketika itu peringkat tu orang Tanah Melayu ada yang menyokong MPAJA. Peringkat itu. Ini dalam era itu berlawan.
Sampailah pada bulan Ogos 1945, ketika mana bom Hiroshima dan Nagasaki, bom atom diletupkan di Hiroshima dan Nagasaki menyebabkan Jepun surrender. Peringkat antarabangsa secara langsungnya, tentera-tentera mereka yang berada di luar ni ditarik balik. Maka begitulah tentera Jepun yang berada di tanah Melayu pun uh, perlu pulang. So dalam tempoh itu, di antara tak silap saya bulan minggu kedua bulan Ogos 45, sampai terus nak bulan September tahun 45, maksudnya ada dalam tempoh 14 hari, dalam tempoh 2 minggu itu, British lambat tiba semula ke tanah Melayu. British lambat sampai ke tanah Melayu balik. So dalam tempoh kelompangan antara Jepun balik dan British nak main tu, MPAJA secara tentera dan PKM secara politiknya mengisi kelompangan tersebut. Namun saya selalu gunakan perkataan ini, euforia. Dia pun jadi macam kejutan budaya. Jadi macam, oh cantik, kali ni kita pegang. Jepun dah tak ada, kita dah berjuang lawan Jepun, British pun dah tak ada. So kita lah pemilik negara ni. So cara mereka buat kontrol benda tu ni nampak kasar. Mereka tahan kereta-kereta, mereka cek habis segala beras, segala benda. Mereka cari balik satu saki-baki orang Cina yang support Jepun dulu. Mereka bunuh. Mereka cari balik orang Melayu yang support Jepun dulu. Mereka bunuh. Mereka cari balik orang India yang terlibat kalau ada menyaport Jepun dulu. Mereka bunuh. Sesiapa sahaja yang mereka dendam dalam tempoh masa Jepun memerintah dulu, mereka akan bunuh. Sebab zaman Jepun memerintah tanah Melayu, antara yang paling teruk kena adalah orang Cina. So, mereka cari balik kampetai Jepun dalam kalangan orang Cina dan orang Melayu yang ada, mereka akan bunuh. Maka bila British tiba semula ke tanah Melayu, British minta mereka surrender lah, bagi balik senjata semua ni. Senjata tu British yang punya. Tapi mereka tak layan. Mereka buat macam macam tu, tak layan. Tak layan, seronok dah benda ni. Mereka tak layan. Bila British push mereka, maka mereka jadi lagi marah. So keganasan mereka makin dahsyat lah. Banyak benda yang mereka buat, tuan-tuan lah benda tu. Mereka sekat segala laluan-laluan, bunuh orang, tembak lah, pecahkan segala gudang-gudang makanan lah, terbalikkan kereta api dan sebagainya, segala perkhidmatan awam mereka hancurkan, mengamuk. So benda tu sampai tahap benda tu jadi kerunsingan besar, dan benda itu meleret kepada pergaduhan kaum. Antara yang terbesar meletus di Sungai Manik, di mana orang Melayu turun beramai-ramai pergi cari balik geng-geng komunis ni. Namun sebenarnya yang buat kerja ni adalah komunis. Tetapi oleh kerana majoriti komunis itu adalah bangsa Cina, maka bangsa Cina yang menjadi mangsanya. So daripada pergaduhan antara komunis dan rakyat, dia membawa kepada pergaduhan antara kaum. Apatah lagi bila yang dibunuh itu adalah orang Melayu, maka orang Melayu menjadi sangat marah. Orang Melayu ni kan dia semangat kemelayuan tu kuat. So berlaku pertempuran besar, antaranya di Sungai Manik, di Batu Kikir, di Seremban berlaku, di Johor berlaku, di Pulau Pinang berlaku. Kebangkitan dan kemarahan orang Melayu itu sangat dahsyat. Di mana-mana pun berlaku pertempuran kaum, bunuh-membunuh antara Melayu dan Cina. Ketika itu, komunis berjaya mendapatkan tempat di Gua Musang dan menjadi antara port utama mereka di sana. Antara port mereka lah, mereka dapat kontrol dah tempat tersebut. Zaman tu Tengku Razali Hamzah, tak tahulah ada ke tak lagi yang umur tu. Tapi belum jadi ahli parlimen kot kan. Tahun 30 lebih, tahun 45 kan. Tak apalah, maka pertempuran yang sangat dahsyat. Sampailah ketika itu Sir Edward Gen, pesuruhjaya tinggi British di tanah Melayu ketika itu, mengusulkan untuk nak tamatkan benda ni pada bulan 12 tahun 45 itu. Mereka British mengusulkan satu pengampunan besar-besaran kepada orang-orang komunis ini, daripada hampa duk berselindung di hutan-hutan, menyorok masuk kampung, perah ugut orang, ambil curi beras semua ni. Law ni British bagi satu jaminan pengampunan. Hampa boleh keluar daripada hutan, isi borang pengampunan, British akan tawarkan RM350. Tak tahulah RM ke dolar ke apa ke, tapi 350, dan juga semudi beras. Dan British akan menjanjikan peluang pekerjaan. Dia kena isi job street, nanti dah Lina akan mesej dia akan beli kerja. Macam tu. So benda tu tertarik lah untuk orang komunis yang pressure di hutan tu, tertarik. Sebab wah, hebatlah benda ni kan. Kami keluar diampunkan dan kami boleh dapat kerja, dapat beras, dapat duit. Maka seramai 6,800 orang
komunis yang keluar beramai-ramai dan memohon keampunan dan menyerahkan semula senjata. Itu yang berlaku. Ini berlaku dalam tahun bila? Tahun 45. Okey, tahun 45. Dan sebagai imbal balik, British mengharamkan tentera MPAJA, namun British mengiktiraf parti PKM. Parti Komunis Melayu itu diiktiraf oleh British. Tapi gerakan tentera mereka MPAJA itu diharamkan. So tak apalah, PKM okey, win-win, fair. Tetapi PKM ini licik. Dia menggunakan kesempatan itu. Tapi saya nak katakan licik pun tak boleh juga, sebab PKM ini juga ada jasa mereka di peringkat tahun 45, 46, 47, 48 itu. Sebab apa mereka buat? Mereka menggabungkan, masa tu disebut sebagai AMCJA, All Malayan Council Joint Action. Bergabung dengan PUTRA masa tu, Pusat Tenaga Rakyat. Banyak parti-parti yang terlibat dalamnya, macam PKMM, Kesatuan Melayu Muda, PKMM, MIC masa tu ada juga terlibat. Peringkat awal bukan MIC yang sekarang ni. Hizbul Muslimin juga, ada API, Awas, Sedar, apa semua tu lah. Geng haluan kiri ni bergabung membentuk satu sayap yang disebut haluan kiri ni, tak apalah. Tapi peringkat awal, mereka inilah yang melobikan dulu lawangan merdeka. Geng-geng depa ni AMCJA, PUTRA semua ni. So di bawah cetusan idea daripada PKM. So masa tu semangat. Masa tu saya kira UMNO semua ni belum lagi cita-cita tentang kemerdekaan. Mereka ini lebih awal. Antara tokoh yang awal macam Dr. Burhanuddin Hilmi dan sebagainya. Ini orang yang awal. So, kita tak boleh nafikan mana tu. Namun pada tahun 48, bila mana dan mereka ni jugalah yang kuat lawan Melayu Union. Peringkat awal sampailah Dato' On ambil alih dan sebagainya. Tapi pada tahun 48, bila terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu bulan 2 kot, 48, maka telah hancurlah harapan PKM untuk membentuk negara komunis. Maka parti-parti yang haluan kiri ini diharamkan. Okey, jadi begitu. Maka PKM jadi sangat marah lah. Tekanan masa tu, dan kebetulan pula pada tahun 48 itu juga berlaku orang kata persidangan di Calcutta di India, persidangan komunis dunia lah macam itulah, peringkat Asia di Calcutta, India. Maka di sanalah tokan-tokan ayahanda Soviet, ayahanda komunis ni torture, bagi tahu dekat geng-geng komunis seluruh dunia yang ada ni perlu kebangkitan bersenjata, kebangkitan berdarah, lawan semula dengan orang British ni, segala kapitalis, segala penjajah ni. Dasar untuk kita mengusir penjajah. Maka semangat yang baru yang datang kepada orang-orang PKM ketika ini pada tahun 48 untuk bangkit melawan semula British menggunakan saki baki senjata yang mereka ada, yang pada tahun 45 yang saya kata surrender tu, ada lagi senjata yang mereka tak surrender, kan? Maka mereka bertempur. Okay, berlakulah pertempuran yang sangat dahsyat. Sekarang sikit. Dia perang kau yang lawan lah. Pi mengamuk di sana, pi bom di sini, pi buat huru-hara lah. Berlaku. Nak tekan-tekan ni. Sampai dalam tahun itulah, tahun 48 itu. Dan bila dah berlaku teruk sangat, pada bulan Jun tahun 48, Sir Edward Gen, Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu itu mengumumkan darurat. Itulah darurat pertama diumumkan pada bulan Jun tahun 48. So bila diumumkan darurat, datanglah perintah-perintah darurat ini. Rakyat tak boleh keluar rumah. Kemudian askar British ada kuasa untuk tangkap, bunuh siapa yang ada kaitan dengan komunis. Masa itulah sangat dahsyat lah. Siapa yang menyimpan akhbar-akhbar komunis ke apa benda komunis dibunuh tanpa soal, tanpa bicara. Itu darurat zaman tersebut. So bulan depan, lepas tu bulan Julai tahun 45, parti-parti semua ni diharamkan, termasuk PKM juga diharamkan. Tu tahun 48 dalam era darurat tu, bulan 7 tahun 48. So dalam tahun itu juga Sir Edward Gen ini mati. Dia nahas kapal terbang. Bila dia mati, pemangku dia masa tu Newburgh nama dia, jadi pemangku sat sementara Pesuruhjaya Tinggi yang baru nak main. So dalam era itu, bulan Ogos, tadi kan saya kata Jun isytihar darurat, Julai pengharaman parti-parti yang berkaitan dengan komunis dan haluan kiri. Bulan Ogos Sir Edward Gen mati nahas kapal terbang. Dan dalam bulan itu juga satu orang tokoh daripada Pulau Pinang,
Dr. Ong Chong Keng, satu orang tokoh dalam Majlis Perundangan Kerajaan Pulau Pinang masa tu, mengusulkan kepada New Board agar satu sistem dibuat. Ini tahun bila ni? Tahun 1948, bulan Ogos. Bukan bulan Ogos, bulan 7. 25 Julai tahun 48. So Dr. Ong Chong Keng daripada Pulau Pinang ni, dia mengusulkan agar satu sistem kad pengenalan dibuat. Iaitu dalam kad itu ada muka, ada nama, ada detail dia, dan perlu ditunjukkan kepada tentera setiap kali ada roadblock dan sebagainya dalam musim darurat itu. Maka idea itu dipersetujui dan dilaksanakanlah pelaksanaan undang-undang suruh buat kad pengenalan. Setiap orang yang umur dia 12 tahun kena pergi daftar buat kad pengenalan, dan benda itu ada sampai hari ni lah. Betul lah kan? Sampai hari ni ada benda tersebut, IC, identity card itu. So siapa tokoh dia? Dr. Ong Chong Keng, dari ahli Majlis Perundangan Pulau Pinang masa tu, tahun 48. Tarikh dia 20 bulan 7 ataupun 25 bulan 7. So, itu sejarahnya. Maka dalam hujung tahun, tapi masa tu komunis, gerakan ni masih ramai lagi di hutan-hutan, masih lagi memburu. Jadi datang satu orang Pesuruhjaya tinggi yang seterusnya, yang menggantikan Sir Edward Gen yang mati dalam aksiden tu. Siapa nama dia? Nama yang sangat terkenal, iaitu yang nama diabadikan di sekolah di Melaka tu, Henry Geni. Sir Henry Geni mai memulakan tugas dia tahun 45. Apa yang Henry Geni buat lebih menarik, kita akan bincangkan dalam episod yang ketiga nanti. Assalamualaikum.